أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tetamu Allah, kekasih Allah yang dimuliakan sekalian, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini, dapat kita menggerakkan hati kita, dapat menggerakkan tubuh badan kita, dapat menggerakkan mata kita dan telinga kita, mudah-mudahan berada di dalam taman syurga di dunia ini sebelum kita melangkah ke alam akhirat yang kekal abadi, tempat untuk terima balasan bagi orang-orang yang dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan semua yang dirahmati sekalian, pengajian kita berada di muka surat yang ke-105. Masih lagi berkenaan dengan kesejahteraan manusia. Manusia dapat hidup tenang atas muka bumi. Manusia dapat jauh daripada syak dan ragu-ragu terhadap Allah. Begitu juga apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Manusia merasa aman bila berada dalam naungan agama, bila mana terikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila manusia ini ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal fikiran ini setia dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbelah bagi. Nah, maknanya kalau letakkan pengakuan itu hanyalah senya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Disebabkan kesetiaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan ketenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat manusia yang membolehkan dia hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan baik, hasanah. Kemudian beralih daripada hasanah dunia, dia akan berpindah kepada hasanah akhirat. Maknanya dapat yang kedua, iaitu kebaikan di akhirat. Dan yang ketiganya, waqina azabannar, dan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kesetiaan dan kepatuhan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala menyebut, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya kita meletakkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati manusia ini akan jadi tenang. Nak tak nak, mesti kita kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita mengakui bahawa kita ni makhluk. Bukannya kita ni pencipta. Bukannya kita ini sebagai pengurus tadbir kepada alam semesta ini, tidak. Guna mata untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Guna akal yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini untuk kita mengakui bahawa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tak sama level dengan makhluk.
Nah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tuan-tuan yang jamaah sekalian, apa yang diungkapkan oleh pengarang kitab berkehendak kepada kita pengakuan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah untuk malam ni. Baik. Terus kepada muka surat 105. Kalau daripada atas tu, lepas pada tajuk, tuan-tuan cari ayat baris yang ke-15. Baris yang ke-15, tuan-tuan akan jumpa ayat yang bermula Allah menuntut kesetiaan. Cari dulu tu. Nak ada kitab lah. Kalau tak ada kitab ni cari mana mengaba kali. Nak ustaz tak jumpa pun, mana tak jumpa apa-apa. Sebab tidak ada kitab di tangan. Nak ada kitab depan tu boleh ambil. Nak bukan nak buat pameran tu. Ya. Baik. Muka surat 105, 15 baris daripada atas, Allah menuntut kesetiaan manusia. Ya. Baik, di situ kita mula. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Allah menuntut kesetiaan manusia kepadanya hanya kerana ia menginginkan agar manusia hidup sejahtera. Ini yang disebut tadi. Maknanya hidup kita ni tidak huru-hara, tidak selalu, terutama sekali berkenaan dengan pegangan yang kita sebut sebagai akidah. Akidah itu maknanya pegangan kita selama kita hidup atas muka bumi ini. Tidak ada keraguan-keraguan yang timbul, terutama sekali bila mana perkara yang berkaitan dengan perintah Allah. Kita dah sebut pada pertemuan sebelum ini, perintah Allah hanya ada dua. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada kita supaya kita buat, kita laksanakan. Dan perkara itu tergolong daripada perkara-perkara kebaikan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bila mana umat manusia melakukan kebaikan ini, kebaikan itu akan kembali kepada diri dia. Dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kepada alam akhirat nanti dimungkinkan ataupun dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam nikmat syurganya. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua ialah perintah larang. Perintah yang Allah SWT kata, setiap larangan yang aku keluarkan kepada umat manusia adalah ancaman-ancaman supaya manusia ini tidak berlaku suatu perkara yang boleh menyebabkan layaknya mereka ini diazab oleh Allah SWT. Jangan buat begitu, jangan buat begini. Bila seruan Allah SWT kata demikian, bermakna sasaran kepada kita itu seruan untuk kita hindari perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ingat dua perkara dia. Allah suruh kita buat, maka kita buat dengan sungguh-sungguh. Bila mana Allah SWT larang kita melakukan sesuatu, maka kita hindarilah dengan sungguh-sungguh juga. Kerana siapa? Kerana Allah SWT. Jadi keraguan tidak timbul bila mana seseorang diri insan manusia itu dia benar-benar yakin, dia benar beriman dan faham tanggungjawab dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala hidup atas muka bumi ini. Kita hidup sekejap di atas muka bumi ini, Allah beri pinjam sekejap nak kenal dunia. Nah, di saat itulah Allah menyatakan bahawa jangan kamu bina dunia ni, tetapi kamu laluilah perjalanan sepanjang hidup kamu di dunia untuk kamu merentas ke alam yang seterusnya. Maknanya Allah suruh kepada kita supaya kita tidak jadi orang yang lalai leka hidup atas muka bumi. Membina dunia berarti kita ni menjadikan dunia ini tempat yang terakhir dah. Hidup kita ni sampai kepada bila-bila pun dunia lah. Sedangkan Allah kata adanya balasan di akhirat, tempat untuk kita berkumpul dan bertemu balik di alam nanti, di alam sana yang kekal abadi. Bila kita faham tanggungjawab kita, bila kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang dikatakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menyebabkan kita rasa tenang, kita rasa mudah untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Dia tak akan jadi penafian, dia tak akan jadi penolakan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pula dibuat pilih-pilih. Maknanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh pilih-pilih pula. Tak. Bagi seorang Muslim yang iman dia iman yang sempurna, semua perkara itu merupakan perintah daripada Allah SWT dan kita laksanakan semampu mungkin. Hak tak mampu tu nak buat mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah SWT tidak memberatkan seseorang manusia tu dengan apa yang dia tak sanggup. Nah, maknanya yang tak sanggup tu tak apalah, diampunkan oleh Allah SWT. Tapi kalau perkara tersebut memang boleh dilaksanakan, maka bagi seorang Muslim, dia kena laksanakan sebaik-baik mungkin. Ya, baik. Jadi nak elakkan daripada kecelaruan, adanya kacau bilau dalam pegangan kita, maka perkara pertama yang Allah SWT minta kepada kita, nah, seperti mana wahyu pertama yang Allah SWT sampaikan kepada Rasulullah, Iqra. Iqra itu membaca. Maknanya nak gambarkan kepada kita ni, menuntut ilmu itu merupakan suatu perkara yang penting. Tak boleh kita ambil remeh. Nah, maknanya perkara ini yang memberi kepada kita suatu bentuk ilmu yang orang kata bekalan sepanjang kehidupan kita ini, untuk kita buat penilaian perkara yang baik dengan perkara yang buruk, perkara yang dibenarkan oleh Islam, perkara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kita faham sebab kita ada ilmu. Nah, jadi dengan ilmu itulah merupakan suatu benteng yang dapat mengelakkan kita daripada menjadi orang-orang yang lalai. Tak tahu benda, duduk atas muka bumi, kerja benda mu, mana kau tahu? Yang tahunya bangun pagi celak mata, nak cari makan, nak cari kehidupan dunia, nak cari harta, nak cari pangkat, nak cari kekayaan. Mu dengan Tuhan tak ada kerja ke? Mana tak ada kerja. Sebab apa? Sebab bila berlakunya pengasingan diri manusia dengan Allah SWT, manusia takkan kenal Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila manusia mengasingkan diri daripada bimbingan Rasulullah SAW, tak kenal pula Rasulullah. Nah, bila tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, ni yang bahayanya. Nah, manusia jadi manusia yang tak takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sewenang-wenangnya hidup atas muka bumi ini, mengikut kemahuan diri masing-masing. Itulah yang dirisaukan. Tak ikut panduan Allah, tak ikut panduan Rasulullah. Apa yang datang daripada agama ini tak diambil sebagai satu pengajaran, tak diambil sebagai satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Untuk menjaga diri kita, disiplinkan diri kita sebagai seorang Muslim. Sebab seorang Muslim dengan orang yang bukan Muslim, dia ada beza. Kalaulah orang Muslim, dia tak laksanakan solat, seperti mana orang yang bukan Muslim tak laksanakan solat, dah apa beza kita dengan orang bukan Muslim? Nah, jadi ada perbezaan, mesti ada perbezaan di antara orang Muslim dengan orang bukan Muslim. Itu dari segi pemisahan antara Islam dengan kufur ataupun kafir. Tapi bila mana kita dalam Islam, bila kita nyatakan bahawa kita ini ada Tuhan, kita ini ada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pengajaran-pengajaran agama, balik semula kita kepada menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, mari pada malam ni nak menuntut ilmu. Salah satu di antara hikmahnya saya sebut pada malam ni, hadis Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui suatu perjalanan, dan perjalanan itu untuk menuntut ilmu, apatah lagi perkara yang berkaitan dengan akidah, apatah lagi perkara itu yang berkaitan dengan syariah maupun perkara yang berkaitan dengan akhlak, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan perjalanan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Besar hikmah. Kita duduk walaupun 1 jam ketika waktu maghrib sampailah kepada waktu isyak, untuk kita sama-sama dengar ilmu. Perit, jerih, letih kita duduk dalam majlis ilmu, Allah SWT akan bayar balik. Kalau kiranya berpeluh, ketika itu peluh itu setiap kali titisan tu, Allah SWT akan kira berapa banyak. Kalau banyak peluh tu, setiap titisan itu dikira oleh Allah SWT, Allah gantikan balik dengan ganjaran yang besar di sana di akhirat nanti. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ilmu lah yang akan dapat mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kenal apa yang dibawa oleh bimbingan Rasulullah SAW, yang menyebabkan kita rasa aku tak perlu nak bimbang dah hidup atas muka bumi ni.
Kenapa? Kerana adanya pengawasan daripada Allah SWT. Yakin adanya Allah SWT. Hidup kita pun rasa kita tenang. Tak perlu nak berebut, tak perlu nak jadi orang yang tamak haloba dengan kemewahan dunia ataupun harta benda. Sebab apa? Sebab Allah dah janjikan bagi tiap-tiap diri manusia ada bahagian-bahagiannya. Sudut rezeki ni orang ni begini, orang ni begini. Dan tiap-tiap yang diperolehi daripada nikmat tersebut merupakan ujian pula kepada manusia. Allah bagi nikmat tapi Allah datangkan ujian. Kenapa? Sebab Allah nak kenal siapa yang bersyukur di kalangan kamu dan siapa yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tambah lagi. Dan tambahan ini tuan-tuan bukan berarti dalam bentuk wang ringgit. Nah, kekayaan. Tetapi juga Allah SWT kurniakan bentuk ringannya kita nak buat ibadah. Kita rasa kalau kita tak buat ibadah ataupun tanggungjawab kepada Allah SWT, kita rasa tak seronok. Tak. Kita nak bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Kita nak buat kebajikan. Tak. Kita nak sama-sama, orang kata dalam Korea kita ni, saling hormat menghormati, saling kenal mengenal, kemudian saling nasihat menasihati di antara satu sama lain di atas dasar agama. Inilah yang Rasulullah bawa kepada umat manusia, sehingga zaman Rasulullah itu dikenali sebagai zaman gemilang umat Islam. Kenapa? Sebab penghayatan mereka kepada ajaran-ajaran Islam. Mereka kenal Allah, mereka kenal Rasul, mereka kenal malaikat, mereka kenal kitab. Dan yang terakhirnya disebut sebagai orang-orang yang memahami bahawa adanya balasan di akhirat. Nah, buat apa di dunia ini, ada yang Allah SWT balas direct, ada yang Allah SWT tangguhkan dulu. Nah, untuk beri peluang kepada umat manusia untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sekiranya telah pun diberi peluang oleh Allah SWT dengan masa yang tertentu, masih lagi juga tidak mahu bertaubat kepada Allah SWT, balik kepada Allah SWT, bawa suatu uncang, ya Allah, aku bawa balik maksiat, aku bawa balik kemungkaran. Nak jawab apa depan Allah SWT? Mana bekalan amal kamu? Tak ada, ya Allah. Aku tak pedulikan waktu aku hidup, waktu aku sihat, waktu aku lapar untuk beribadah kepadamu. Nah, ibadah ni tidak semesti solat saja, puasa, zakat, haji. Nah, kita buat baik sesama masyarakat pun merupakan ibadah. Nah, ya. Tolong bantu di antara satu sama lain juga merupakan ibadah kepada Allah SWT. Banyak jalannya. Nah, jadi bila mana seorang itu balik kepada Allah SWT, yang pertama bawa uncang yang baik. Allah SWT kata, kamu dipersilakan untuk ke syurga aku daripada mana-mana pintu. Masuklah daripada mana-mana pintu. Kalau sekiranya satu lagi kita bawa balik uncang dengan keadaan penuh dosa di situ, banyak sangat perkara-perkara zalim yang kita buat, banyak sangat perkara-perkara yang melalaikan kita di dunia itu kita lakukan, maka di situlah yang memberatkan kita nanti, memberatkan perjalanan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Sebab itu tuan-tuan, kaitan dia di antara ilmu dengan iman ini. Bila kita ada ilmu, bila kita tahu bahawa Allah SWT berkehendak kepada kita untuk kita beriman, untuk kita meletakkan suatu pegangan akidah as-sulbah. Dan disebut dalam bahasa Arab tu aqidatus sulbah, akidah yang kukuh, tak gogeh sikit dah. Allah ni ada 3. Kata gitu. Tak, aku belajar start daripada kecil, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, Allah itu satu. Muat mari macam mana sekalipun pendapat kamu, aku tetap menyatakan Allah itu satu. Gitu. Contoh. Pegangan kan? Nah, jadi meletakkan kekuasaan hanya saja kepada Allah SWT, barulah rasa tenang. Nah, kita pun rasa tak apa, kita beribadah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah walau manusia tak pandang sekalipun apa yang kita buat daripada perkara kebaikan, tetapi biarlah Allah Subhanahu Wa Taala memandang dengan pandangan kasih sayang. Hak tu kita minta, hak tu yang kita harapkan. Nah, biarlah tidak dikenali di kalangan manusia, walaupun kita tidak dikenali, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengenali kita.
Nah, itu ya. Baik. Kemudian Allah SWT menyebut Allah tidak menginginkan makhluk paling mulia yang diciptakannya menjadi hamba syaitan ataupun hamba manusia, atau menundukkan kepala di hadapan benda-benda atau makhluk-makhluk yang berdarjat rendah. Baik. Apa yang dikatakan darjat rendah tu? Makhluk. As-sufla. As-sufla ni maknanya perkara yang rendah. Sama ada perkara yang menjadi sembahan kepada umat manusia itu daripada benda-benda hidup. Manusia sembah manusia, dia tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun perkara yang disembah itu daripada benda-benda yang tidak hidup tetapi maujud, dia ada. Contoh sembah batu berhala, sembah sesuatu yang Allah SWT kata ini pun makhluk yang aku jadikan. Nah, pokok-pokok yang nampak luar biasa, pelik sikit. Berapa tahun dah umur pokok ni? Ada dah dekat 300 tahun. Nah, jadi apa yang kamu buat? Sembah juga, sembah pokok, sembah batu, ya, sembah unsur-unsur alam misalnya, percaya kepada api, sembah api, jadi golongan majusi. Nah, sembah al-awsan, sembah patung berhala. Nah, zaman Nabi Ibrahim dulu, orang sembah berhala. Kemudian sembah manusia, zaman Nabi Musa, rakyat di kalangan masyarakat Mesir ketika itu menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Lalu Allah SWT mengatakan bahawa itu pun makhluk yang aku ciptakan. Bila makhluk ni, kita kena faham bahawa sifat makhluk dengan Khaliq berbeza. Khaliq berkuasa, makhluk yang dikuasai. Lihat, ikut kaedah bahasa Arab, Khaliq bermakna orang yang menguasai, Khaliq yang berkuasa, makhluk yang dikuasai. Maknanya kita ni yang dikuasai. Hak kata power-power, super power tu, Iron Man dan sebagainya tu, hak tu kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keizinan kita itu kita buat dan kita susulkan kepada jalan yang baik, alhamdulillah, perkara itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perkara itu kita buat bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, hebat macam mana sekalipun manusia, nah, akhirnya mereka ini akan berada dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala disebut, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Sesungguhnya dipenuhi penghuni neraka itu daripada dua golongan, iaitu jin dan manusia. Ngapa ustaz? Apa salah mereka ni? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati nurani, tetapi mereka tidak gunakan hati nurani itu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meletakkan akidah yang sebenar dalam diri. Nah, hak terang nyata Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini ada sumbernya daripada Quran, daripada hadis. Islam agama yang terbaik. Perjalanan muamalah Islam juga merupakan perkara yang terbaik. Kamu sebagai orang Muslim, kamu kena terima pengajaran Allah SWT ini. Nah, tetapi mereka ini qulubun la yafqahuna biha, ada hati tetapi tidak mengendahkan apa yang disebut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membutakan hati. Buta hati. Nah, kalau buta mata tahan lagi. Boleh tak kita kata kita teka-teka kat mana kita berada. Nah, guna tongkat ke guna apa ke. Tapi kalau dah buta hati, dia tak akan nampak kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, yang menyebabkan manusia dihumban ke dalam neraka Allah. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, mereka mempunyai penglihatan, tetapi penglihatan itu bukan digunakan untuk cari kebenaran Allah. Dia tak lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan dia mengaku bahawa aku ini makhluk yang lemah. Tapi dia duduk sedar kata atas muka bumi, akulah yang berkuasa.
Sampai kata aku mengaku sebagai aku Tuhan di atas muka bumi. Jadi macam Firaun, jadi macam Namrud. Akhirnya dua nama ni yang Allah SWT kata dalam sejarah mereka ditenggelamkan oleh Allah SWT dan diazab oleh Allah SWT, dihina. Selepas kematian itu dihina oleh Allah SWT dan masyarakat dunia seluruhnya. Nah, melainkan orang-orang yang suka kepada kezaliman, melainkan orang-orang yang suka kepada kekufuran terhadap Allah SWT. Nah, jadi mereka suka kepada perkara-perkara yang dikatakan dosa kepada Allah SWT. Tetapi orang Islam yang ada nilai hati dia, yang ada nilai pandangan dia jelas kepada Allah SWT, dia akan datangkan suatu penyesalan, dia akan datangkan rasa keinsafan dalam diri dia. Inilah yang diusahakan oleh para alim ulama untuk membetulkan balik perjalanan kita, tuan-tuan. Perjalanan kita ni nak diluruskan kembali dengan jalan Islam, bukan jalan yang bukan Islam, ataupun jalan yang selain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak didik umat masyarakat manusia ni nak jadi masyarakat yang kembali gemilang dengan agama dia, dengan Islam. Bila mana masyarakat menghayati agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hak yang dikatakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala tak berani nak ketik lah. Pasal apa? Orang ini memahami tentang Islam, orang ini faham tentang tarbiyah, orang ini faham tentang urus takbir, orang ini faham tentang akidah, orang ini faham tentang hukum hak Allah. Jadi tidak ada ruang bagi musuh-musuh Allah SWT untuk menggoda ataupun untuk menggugurkan kita daripada jalan Islam. Sebab tu tuan-tuan, pada malam ini dengan kehadiran tuan-tuan, cari ilmu ini untuk bekalan. Ni kita berada di lapangan. Bila kita keluar nanti, kita terus masuk dalam lapangan masyarakat. Dan masyarakat itu kita nak sedarkan kembali supaya jangan jauh daripada agama Allah, supaya jangan mengasingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan asingkan diri dengan pengajaran-pengajaran baginda Rasulullah SAW. Nah, rugi kita kalau sekiranya kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi bila mana berada di lapangan kita tak buat apa seruan Allah, kita tak buat pun apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan kita masih lagi di akhir zaman ini nak kepada perkara maksiat, kita mendukung perkara-perkara kemungkaran, masih lagi nak bersekongkol dengan orang-orang yang zalim. Nah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Itu kata Allah. Wahai orang-orang yang mempunyai hati, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu bersekongkol dengan orang-orang yang zalim. Kenapa? Sebab azab Allah SWT menyatakan, bila mana kamu bersekongkol dengan orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, kamu akan dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hak inilah yang kita mohon kepada Allah SWT. Ya Allah, jangan golongkan kami dalam golongan tersebut. Doa kepada Allah SWT setiap masa. Dah, duduk sambil-sambil kita kata duduk saja-saja tu, dah, kita ingat kejap muhasabah diri. Dah, kita doa kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah, agar kami dapat mengetahui apa tanggungjawab kami di atas muka bumi ini sebelum kami ke alam yang seterusnya. Dah, duduk atas muka bumi ni tak apalah, kita ramai ni, minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Nah, tetapi bila mana berpisahnya jasad dengan nyawa kita dan beradanya tubuh badan kita itu dalam liang lahat nanti, berseorangan dah kita ketika itu. Nah, ya, harta akan kembali, tak dapat pada kita dah. Keluarga akan pergi meninggalkan kita. Tak ada lah, tak kali nak tunggu situ, siap masa fabek lagi. Dah buat benda nak tunggulah sepanjang masa. Pasal apa? Hak dalam tu siapa? Hak orang yang dikasihi lah, tak kira siapa pun. Dah, dia siap buat rumah di tepi tu. Dah, dia akan pergi meninggalkan kita. Yang akan bersama dengan kita itu ialah amalan-amalan. Nah, sungguh pun ada dalam satu riwayat menyatakan bahawa kita ini akan masuk ke syurga Allah SWT dengan rahmat. Dan riwayat itu memang sahih. Nah, masuknya seseorang itu dengan rahmat daripada Allah SWT disebabkan kerana apa? Adanya amalan-amalan yang kita buat.
Nak bayangkan tuan-tuan, kita beramal, Allah SWT kata dengan rahmat aku kamu masuk ke syurga Allah SWT. Cuba bayangkan, kita tidak ada akidah, kita tidak ada iman, kita tak ikut syariat Allah, kita tak buat apa yang Nabi suruh. Ketika itu kosong diri kita daripada iman dan akidah. Agak-agak lepas dah nak masuk syurga Allah. Soalan pak, tanda soal besar. Lepas dah kita ni, dah lah kita tak berakidah dengan yang betul. Kita dah mengaku adanya Allah SWT yang Maha Esa. Manusia tu pun sama hebat. Dia boleh melakukan sesuatu perkara yang luar biasa. Hak ni pun boleh jadi Tuhan juga. Nampak? Disebabkan perkara itu, manusia boleh meletakkan kepercayaan dan penyembahan serta pengabdian kepada manusia. Dia dah ingat bahawa apa yang Allah SWT beri itu, hak manusia ni sebagai wasilah je, tukang perantara. Allah boleh bagi direct, tapi Allah SWT memberitahu kepada manusia ni, kalau beri direct ni kan kejut pula. Allah SWT beri kepada manusia sebagai perantara untuk Allah SWT nak menyampaikan sesuatu. Jadi Allah SWT juga menyampaikan kepada kita pengajaran-pengajaran daripada Rasulullah, pengantara daripada Rasulullah, mengajarkan kita tentang solat, mengajarkan kita tentang puasa, zakat dan sebagainya. Diutuskan Rasulullah SAW dan Rasul sebelum daripada itu, bukan nak ngajar kita macam mana cara nak makan, macam mana cara nak berjalan, macam mana cara nak tidur, macam mana cara nafkah, tak. Tetapi Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita macam mana nak mengajarkan kita apa yang boleh memberikan saham terbaik kepada kita untuk akhirat nanti. Duduk dalam Islam, diajarkan tentang ilmu-ilmu agama, yang mana ilmu agama ini membentengi diri pada godaan-godaan syaitan ataupun musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Dan dua lagi. Yang ketiga, la yasma'una biha, dia ada telinga tetapi tak mahu dengar. Tak mahu dengar nasihat-nasihat agama, wasiat iman, dia tak nak dengar. Dia rasa agak panas, tak boleh nak cerita ataupun tak boleh nak dengar sesuatu yang datang daripada agama. Serabut perut aku, tak ada cerita lain ke daripada agama. Ayat Al-Quran dipasang, jadi panas. Itu tanda-tanda bahawa kita itu sudah pun termakan dengan godaan syaitan. Hak inilah penyakit yang Islam nak bagi, sapu balik obat supaya penyakit itu hilang daripada kita ni. La taqnatu min rahmatillah, wahai orang-orang yang berdosa, jangan kamu putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luasnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni, pengampunan walaupun banyaknya dosa itu seumpama buih di lautan. Kalau kita pergi patah, tengok ombak bau air sampai ke darat tu, banyak tak dia punya buih-buih situ? Banyak kan? Sebanyak itulah dikatakan, digambarkan, kalau manusia berdosa yang demikian banyak, aku ampunkan dosa mereka. Kasih sayang Allah SWT kepada kita. Dan bila mana Allah SWT menyatakan kasih sayangnya kepada kita, takkan kita nak buat maksiat lagi kepada Allah SWT? Takkan kita nak buat kemungkaran lagi? Masih lagi seronok dengan kemungkaran, masih lagi seronok dengan kemaksiatan. Maksiat ni benda, tuan-tuan, bukan hanya hubungan laki perempuan tu, hak tu maksiat. Cabangan dia. Maksiat ni makna kita engkar dengan perintah Allah, kita engkar dengan perintah Rasul, itu maksiatlah tu. Allah suruh tutup aurat, kita tak tutup aurat, ingkar tu maksiat tu. Awak buat maksiat ni. Mana pula ustaz saya buat maksiat? Saya bukan berhubungan. Itu hubungan. Hak ni apa yang dikatakan fizikal kita tu, Allah suruh jaga aurat dan sebagainya. Kita tak cara pun, biarlah nak mana, ini hal aku. Mu apa cerita? Mu cara hamu, aku cara hamu. Ni zaman akhir zaman ni, zaman mu aku. Kepada aku, tak ikut pandai aku. Tapi bila bab yang berkaitan dengan agama tak faham, jadi menyusah pula. Cuma disebut
Jangan kita rasa bahawa dengan usia kita yang lanjut itu tak ada peluang dah ustaz, saya nak mengaji agama dah. Disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma. Kamu kena tuntut ilmu sampailah mana? Sampai waktu nyawa itu pun dikerongkongan kan. Walaupun saat itu masih lagi dituntut. Maknanya pentingnya ilmu. Pentingnya nak mencari sesuatu yang boleh memantapkan iman kita. Orang boleh beri macam-macam benda untuk keduniaan dia. Macam-macam jenis, perkara yang dikatakan motivasi dan sebagainya untuk keduniaan mereka. Tapi Islam menuntut kita ni juga untuk kita memotivasikan diri kita ni nak kejar keredaan Allah, nak kejar dapatnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita asingkan diri. Yang jadi pengasingan diri yang berlaku di akhir zaman ini adalah kerana manusia itu sendiri. Dia rasa tak seronok duduk dalam agama. Dia rasa terbeban, tak bebas. Kenapa? Sebab dalam agama ini dia ada penilaian. Apa penilaian dia? Yang pertama ada nilai pahala dan dosa. Yang kedua dia ada nilai halal dan haram. Perkara hak mana kita boleh buat, perkara mana yang kita kena tinggalkan. Itu nilai-nilai agama yang Allah SWT jadikan panduan untuk menyekat manusia daripada jatuh ke dalam jurang-jurang maksiat dan jurang kemungkaran. Allah dah nak menyelamatkan kita dah. Datang lagi Rasul beritahu kepada kita. Dah ustaz mana ada dah Rasul sama kita sekarang ni. Zaman kita bukan kita tidak sezaman dengan baginda Rasulullah. Disampaikan oleh pewaris-pewaris dia. Siapa pewaris para Rasul? Al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama, kita hormat pada alim ulama. Ulama-ulama yang ikhlas lah. Ada juga ulama yang disebut sebagai ulama-ulama dunia, ulama usuk. Dia ada dua perbahagian. Satu ulama ikhlas kepada Allah SWT, dunia nak diberikan kebaikan kepada masyarakat, akhirat juga nak beri kebaikan kepada masyarakat. Itu ulama yang nak menyimpin kita ke alam yang lebih baik, dapat jalan yang lurus. Itu ulama yang ikhlas. Hak satu lagi ulama su', dia mempergunakan agama untuk tujuan kepentingan diri. Hak tu ulama su' tu tak boleh nak ikut. Pasal apa? Perkara yang menyimpang daripada kebenaran, yang diangkat sebagai suatu kebenaran dan benda-benda yang sahih. Baik. Jadi bila mana manusia ini diberikan utusan-utusan daripada Allah SWT menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada umat manusia, al-bayyinat, keterangan yang jelas. Tak perlu dah kita nak tulis, orang kata kita nak mengkaji, ataupun kita kata kita nak buat suatu benda, suatu perkara yang jadikan sebagai satu penyelesaian. Waktu bincang-bincang, kita dapat satu penyelesaian. Hak tu daripada akal fikiran manusia. Yang ni Allah SWT dah beri kepada manusia. Hak kepada manusia ni cuma nak ikut sahaja. Cuma nak ikut apa yang dikatakan perkara-perkara perintah Allah SWT dan apa yang dikatakan larangan-larangan Allah SWT. Disampaikan oleh para alim ulama kepada kita. Nak ikut apa yang disarankan oleh para alim ulama. Jangan sampai kita hari ni tuan-tuan, dahlah kita tak suka kepada Islam, dahlah kita tak suka kepada pengajaran-pengajaran Islam. Apa yang disampaikan oleh Allah, oleh para alim ulama juga kita sangkal. Ulama ni tak betul, ulama ni tak betul. Siapa kita? Siapa kita yang nak menyangkal perkara yang datang daripada ulama? Baik. Seterusnya, bila mana kita nak menyatakan bahawa semua perkara ini kena tunduk kepada Allah SWT, jangan sampai jadi hamba syaitan. Syaitan ni memang dia dah janji dengan Allah. Dia minta dengan Allah SWT, beri kepada aku ni peluang hidup sampailah kepada hari kiamat. Sebab apa? Sebab aku nak mencari peneman-peneman aku nanti. Aku nak, orang kata, jauhkan pandangan mereka, jauhkan amalan mereka daripadamu ya Allah.
Maknanya aku nak sesatkan umat manusia ni supaya jangan dapat ke syurga Allah SWT. Nah, itu janji syaitan. Maka Allah kata, aku benarkan. Nah, maka pada ketika itulah syaitan merancang macam-macam perkara untuk merosakkan anak-anak Adam. Nah, dia nak kuih hati kita ni supaya kita ni jangan berakidah. Mak, malam ni asal semayang lah. Nah, tinggal terus. Kalau meminat dengan futsal, main terus sampai waktu malam. Main terus sampai waktu pagi. Tak. Kalau kamu suka dengan hiburan, berhiburlah terus. Jangan berhenti. Itu kata syaitan. Tak. Dan kita tak mahu perkara ini berlaku, maka dengan imanlah yang menyekat perkara-perkara ini daripada berlaku. Nampak tak? Itu pentingnya iman, itu pentingnya ilmu. Dia dapat mencegah daripada kita melakukan kelalaian. Nah, sedar diri benda ni tak boleh ni. Nah, benda ni yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, sukan ke apa benda tu tak kisah. Itu tidak dilarang dalam Islam. Cumanya jangan sampai kita tinggalkan kewajipan kita terhadap Allah SWT. Satu video yang sempat saya tengok, kadang di umat akhir zaman ini, terutama sekali golongan kita orang Muslim, pukul 3 pagi boleh beratur dan bersiap diri. Nak ke mana? Kita ada fun run pagi ni. Pukul 3 pagi dah tunggu dekat lokasi. Dah. Nak berlari dengan kasutnya, dengan macam-macam persiapannya dibuat kerana nak meraihkan majlis tersebut. Pukul 3 pagi dah tunggu dah. Masuk waktu azan pukul 5.30 atau pukul 6 tu, tak ada seorang mari masjid, tak ada seorang mari surau. Hak yang duduk tadi. Mana weh? Duduk berlari. Dah subuh mana? Mayang subuh dah. Pasal apa? Majlis habis pukul 8. Kena ikut sampai pukul 8. Akhirnya tinggal semayang. Nah, ya? Akhirnya tinggal kewajipan terhadap Allah SWT. Nah, pasal apa? Nak meraihkan manusia. Umat akhir zaman ini banyak meraihkan manusia berbanding nak meraihkan Allah dan Rasul. Nah, meraihkan manusia, undang-undang manusia kita kena ikut. Undang-undang Allah tak apalah, kita tinggal pun tak apa. Nah, langgar lampu merah, kena tak undang-undang manusia? Kena lah. Berapa kena? 300 umpama masalahnya. Tapi kalau orang tak mari semayang, ada tak kena denda? Mari kita takak, pak pegang, orang tengah-tengah naik motor tu, berhenti. Mu tak boleh semayang ke? Tak semayang. Ada tak kena kompang? Tak ada lagi setakat ni. Itulah yang dikatakan beriman dengan perkara yang gaib. Yang dapat memahami perkara ni adalah orang-orang yang mempunyai hati dan orang yang mempunyai akal fikiran terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada dalam jiwa, tak ada dalam minda, akhirnya manusia jadi sesat barat. Akhirnya tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Ya? Okey. Tu sikit lagi. Boleh sikit lagi? Boleh. Baku 12 malam ni. Allah juga tidak menginginkan bahawa mereka yang menjadi wakilnya di bumi ini meraba-raba dalam kegelapan, kebodohan dan sebagaimana binatang menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri, dan dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang serendah-rendahnya. Maknanya Allah SWT ni seru kepada kita ni jadi orang yang pintar, orang yang cerdik. Dengan apa? Dengan adanya ilmu, dengan adanya iman, dia boleh membeza dan menilai mana yang Allah SWT kata perkara-perkara ini yang aku redha, mana yang Allah SWT kata perkara-perkara ini yang aku larang terhadap umat manusia supaya jauhi daripada perkara tersebut. Dia boleh nilai. Dia tak campur aduk perkara yang hak baik dengan perkara yang buruk. Ni hak perkara baik buat, hak perkara buruk bahan juga, belasah juga. Pasal apa? Dia tidak ada penilaian mana satu nak nilai. Tapi bila dia ada ilmu, dia akan dapat mengenal pasti hak ni hak yang baik, hak ni yang buruk. Dah hak baik kena buat apa? Kena beramal. Yang buruk kita kena tinggal. Nampak? Dia punya kesimpulan mudah tu je. Nah, perkara baik kita buat. Perkara yang dilarang, ditegah oleh Allah dan Rasul, kita jauhi. Jangan kita dekati. Apatah lagi kita mendokong perkara-perkara maksiat dan kemungkaran itu. Ya. Baik. Allah tidak mahu ada di kalangan makhluknya
yang meraba-raba dalam kegelapan. Dia tak nampak cahaya Islam, dia tak nampak cahaya kebenaran. Kebodohan, dia bodoh ni maknanya dalam keadaan dia tak cerdik lah. Dalam urusan agamanya dah zero. Kemudian dalam kemasyarakatannya pun tidak mahu melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemasyarakatan Muslim. Nak jadi masyarakat Muslim yang dinaungi dengan agama Islam. Jangan jadi sebagaimana binatang, menjadi budak ataupun hamba daripada hawa nafsunya sendiri. Hari ini di antara tanda-tanda kesesatan disebut dalam kitab yang sama, kitab ni, 3 tanda kesesatan. Antara yang menjadi perkara kesesatan berlaku di kalangan manusia ialah manusia mengikut kehendak hawa nafsunya sendiri. Dia tak mengikut dan tidak merujuk kepada sumber daripada Allah iaitu Al-Quran ataupun sumber daripada Rasulullah iaitu hadis. Dua tu ditolak. Dia tak terima Al-Quran, dia tak terima hadis, tetapi dia gunakan akal fikiran. Oh, bijak aku ada degree kan, aku ada diploma, aku ada ijazah, aku ada master, aku ada PhD. Ni kecerdikan aku. Tak perlu kita guna apa yang datang daripada Allah, kita perlu kita guna apa yang datang daripada Rasul. Dan macam mana? Kita pakaklah ramai-ramai geng-geng PhD, geng-geng master, kita buat satu solusi yang lain daripada Allah SWT. Akhirnya tak kenal Quran, suruh baca Quran, ngakak-ngakak, gagak-gagak pasal tak kenal Quran. Itu pun nak baca Quran juga tu, dalam keadaan itu tak kerti. Dah lah, satu Quran tak tahu, nak try baca juga, nebeng-nebeng geng tu. Kemudian tafsir ikut selera sendiri. Itu jadi masalah ni. Itulah petanda di antara 3 perkara yang menyebabkan manusia jadi sesat. Sebab apa? Sebab dia kata sedap di lidah aku ni, pandang aku gucat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pandanglah. Tak payah pergi belajar, tak apa, tak payah menuntut ilmu, tak payah nak memperbaiki iman, tak payah nak memperbaiki akidah. Kita rasa-rasa, beres dah bawah, aku dalam Islam pandang ngucap, beres dah. Baru yang pertama daripada rukun, kita ngucap tu. Ngucap tu rukun apa? Nak tanya, kadang-kadang kita datang dengan soalan, rukun Islam. Jangan tukar. Mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ialah rukun negara. Baik, masuk habis rukun negara. Jadi bukan masalah rukun negara tu, masalah bila mana umat manusia dia tidak dapat gambaran yang sebenar tentang Islam. Dia rasa seronok dengan keadaan dia, kemudian dia buat tak tahu pula dengan apa yang berkaitan dengan agama Allah SWT. Jadi Allah SWT kata kita nak minimalkan kebodohan yang berlaku di kalangan manusia dengan cara datangnya Islam kepada umat, memberitahu kepada manusia tentang iman dan ilmu. Kemudian apabila manusia ini menjadi hamba kepada nafsunya sendiri, dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang serendah-rendahnya. Dia sendiri yang meletakkan darjat dia rendah. Kasta dia dalam Islam dia tak ada kasta. Seperti agama yang lain dia ada kasta. Hak ni kasta tinggi, hak ni kasta rendah, hak ni kasta pertengahan. Tapi kita dalam Islam ni disebut oleh Allah SWT, antum indallahi sawaun. Kamu di sisi Allah SWT ni sama je. Di antara kita dengan sahabat-sahabat kita ni, dengan saudara-saudara kita ni sama je. Illa bitaqwallah, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini disertakan dengan mukhlisina lahuddin, yang kita sebut sebagai ikhlas dalam perkara-perkara agama. Barulah selagi dengan kehendak Allah SWT, maka layaklah orang ini diberikan hidayah dan diberikan ganjaran di sisi Allah SWT. Nak tak? Nak tak rasakan agak? Nak dapat ganjaran tak? Tak berani rasakan agak. Gilek pun keput sabda nala. Tak? Gobek Ali, saya tanya sekali lagi, nak tak ganjaran daripada Allah SWT ni? Ia lemah lembut lagi. Maka bila mana kita menyatakan bahawa kita nakkan ganjaran daripada Allah SWT, kita mohon kepada Allah SWT ni, jangan lupa doalah kepada Allah SWT setiap masa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ni mudah ni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa
fa'fu anna. Boleh ikut? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulanglah banyak-banyak. Maknanya, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya dosa kami ini tak tertanggung bagi kami. Mohon padamu ya Allah, ampunkanlah. Fa'fu anna. Ampunkanlah kami. Bila mana Allah SWT dah redha kepada kita, nescaya kita sendiri akan rasa seronoknya bila mana kita bersama dengan Allah SWT. Ya? Jadi pada setakat tu, untuk malam ni, mudah-mudahan perbincangan kita memberi manfaat untuk semua, terutama diri sekali, terutama sekali kepada yang menyampai ini. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat kita sama-sama nak menyedarkan kembali insan-insan yang terlena, insan-insan yang masih lagi tak sedar bahawa kita ini sudah berada di penghujung-penghujung dah. Jadi dengan kesedaran ini kita nak bangkit kembali, nak jadi satu ummah yang gemilang, gemilang dengan ilmu, gemilang dengan akidah, gemilang dengan agama yang kita anuti. Ya, dengan itu Allah SWT akan beri kebaikan-kebaikan kepada kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.